Salam sejahtera dan salam serak kusayang bersama saya Janet Bennett. Berita malam ini memberi tumpuan dengan laporan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris mampu mencapai impak positif dalam jangka masa panjang. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee-In berkata, para pelajar telah menunjukkan sikap positif terhadap subjek yang dijalankan dalam bahasa Inggeris. On the same note, to date, I am proud to say that the program has benefited more than 80,000 students and 5,100 teachers throughout Sarawak. Dia berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Mengenai program pembangunan profesionalisme berterusan CPD untuk guru sains dan matematik, beliau beritahu inisiatif itu adalah untuk melengkapkan program pembangunan guru di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Based on feedbacks from the participants, it remains an excellent platform for our English educators to meet, share and present their projects and initiatives carried out in their respective schools. Since 2017, SELES has benefited 3,000 teachers. Dalam perkembangan lain, Datuk Roland maklumkan kementeriannya juga telah memperuntukkan sebanyak 1.25 juta ringgit untuk menganjurkan kursus dan forum Raspberry Pi 2023 bagi meningkatkan kemahiran guru dan aktiviti berasaskan projek bagi pelajar. Dalam perkembangan lain, Datuk Roland beritahu Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak YSISS di Petrajaya telah beroperasi secara rasmi pada 4 April 2022. Bagaimanapun katanya, sekolah itu hanya dapat menerima 115 pelajar dari seluruh Sarawak untuk kohort pertama. Once fully developed, the campus will have a capacity of 500 students from year 7 to year 11. Which is equivalent to Form 1 to Form 5. Congratulations and best wishes to all the first cohort students. Dalam perkembangan sama, beliau turut maklumkan kemajuan pembinaan YSISS Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Meanwhile, the current progress of construction of YSISS Kuching, located at Mile 12 Kuching Serian Road, is at 50.67% completion, with targeted completion in the third quarter of 2023. As for YSISS Sibu, construction is targeted to commence in the first quarter of 2023, with the target completion date in July 2024. For YSISS Bintulu and Miri, they are currently at the planning stage. Mengenai Pusat Sains Sarawak, beliau memberitahu pembinaannya akan bermula pada tahun 2023 dan dijangka siap sepenuhnya pada 2025 dengan reka bentuk dan kandungan yang interaktif. Bercakap dalam sidang media selepas sesi penggulungan, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak menerusi kementeriannya akan terus membaik pulih sekolah daif di negeri ini. Menurutnya, setakat ini sebanyak 363 sekolah daif telah dibaik pulih dan selebihnya masih dalam proses pembinaan dan perancangan kawasan. The schools, we will keep on improving the schools, and we also so far to date, we have already completed 363 schools of the deliberated schools, and the rest of it is still ongoing. Some at the construction stage, and some are at the planning stage. Ketika ditanya jumlah sekolah daif yang dibaik pulih atau dibina, beliau beritahu ketika ini ada lebih 600 sekolah di mana ada yang masih di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR. Ini at various stages, dia banyak. We have about 600 more. We have about 600 more, and
yang dibuat oleh some still under JKR's drawing board. I would say drawing board lah. It has not been tendered because they are looking at the various facilities that need to be repaired, yang perlu dibaiki, dan ada juga oleh kerana mereka di kawasan yang berkaitan memilih untuk memindah, especially di tempat yang kena banjir. So of course that one will take us some time because when you pindah, you need the new location. Then we have to involve other agencies, getting land survey and all that, and the federal treasury will require it to be under the federal land commissioner and all that. So those are matters, bureaucratic matters, which can cause a bit of delay. Sementara itu, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak melalui Yayasan Sarawak terus membantu meringankan beban graduan Sarawak dalam bayar balik pinjaman pengajian Pembadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PT-PTN) mereka. Jelas beliau, Kerajaan Sarawak memberi subsidi 30% daripada baki pinjaman mereka. A graduate has been given a 10,000 ringgit PT-PTN loan. To be eligible under the incentive, the graduate must have paid at least 30% or 3,000 ringgit of the 10,000 ringgit loan. With this, he is eligible for 30% incentive on the balance at 7,000 ringgit, which amounts to 2,100 ringgit. Therefore, the graduate's remaining loan is 4,900 ringgit. With this, the graduates continue to repay the loan based on the new balance. Sehingga kini, ujarnya, seramai 11,095 graduan Sarawak telah mendapat manfaat daripada insentif yang berjumlah 36.1 juta ringgit sejak 2019. Malah tambahnya, sebanyak 30 juta ringgit lagi telah diluluskan untuk insentif sama pada tahun depan. Menarik perhatian, Datuk Roland beritahu Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentech dan Sarawak Skills merupakan dua institusi latihan yang diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat. Ujar beliau, Sentech telah menawarkan 64 program dengan 81% daripada program ini turut menawarkan persijilan industri antarabangsa. Since the establishment of Sentech on 1st of October 2014, Sentech has produced 3,155 graduates until 2021, and 94% of the graduates are employed. Sentech's Digital Academy has been appointed as the TVET Collaboration Hub in Sarawak for digital economy by the National TVET Council. Sentech will be the anchor for other institutions in digital training. Tambahnya, berdasarkan rekod Sarawak Skill, kadar kebolehpasaran graduannya ialah 91% dan baru-baru ini Sarawak Skill telah menerima 2 anugerah sebagai pengiktirafan atas sumbangan dalam pembangunan model sumber manusia. Anugerah tersebut adalah seperti tertera. Beralih kepada laporan seterusnya, rangkaian liputan pengedaran gas asli akan diperluaskan bagi meningkatkan penggunaan gas di Sarawak melalui 2 inisiatif utama di bawah Sarawak Gas Roadmap SGR. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, inisiatif utama yang akan dilaksanakan kementeriannya melalui Petroleum Sarawak Berhad Petros itu ialah Bintulu Samalaju Gas Pipeline dan PEN Sarawak Virtual Pipeline System VPS ke bandar-bandar utama. Beliau memberitahu bagi projek Bintulu Samalaju Gas Pipeline, ia kini berada dalam peringkat reka bentuk dan disasarkan siap pada tahun 2023. Projek Bintulu Samalaju Gas Pipeline yang merangkumi saluran pipe gas sepanjang 70 km
dari Bintulu ke Samalaju Industrial Park dengan anggaran kos berjumlah ringgit Malaysia 600 juta. Projek ini sedang dalam peringkat reka bentuk dan disasarkan siap pada suku ketiga tahun 2023 dan dijangka beroperasi pada penghujung tahun 2025. Ianya akan meluaskan pengagihan bekalan gas kepada pengguna di Samalaju Industrial Park termasuk stesen jana kuasa Combined Cycle Gas Turbine CCGT yang kini dalam perancangan untuk dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Datuk Julaihi menambah bagi inisiatif PAN Sarawak Virtual Pipeline System VPS pula ia kini dalam peringkat rundingan komersial. Manakala PAN Sarawak Virtual Pipeline System VPS, satu projek perintis untuk Bandaraya Kuching, sedang dalam peringkat rundingan komersial. Kejayaan projek perintis VPS ini berpotensi memainkan peranan untuk dijadikan penanda aras untuk pelaksanaan projek PAN Sarawak VPS secara keseluruhannya. Inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada rakyat Sarawak menikmati kemudahan sumber gas asli dengan harga yang lebih rendah serta menggalakkan pertumbuhan industri kecil dan sederhana. Sementara itu, Datuk Julaihi beritahu sebanyak 3,539 buah menara dan struktur telekomunikasi telah dibina di Sarawak setakat ini. Menurutnya, jumlah itu adalah bersamaan dengan 50.6% daripada 7,000 menara telekomunikasi yang disasarkan untuk dibina. Untuk makluman, dianggarkan seperti yang sudah kita maklumkan sebelum ini, sebanyak 7,000 buah menara dan struktur telekomunikasi diperlukan untuk memastikan liputan penuh telekomunikasi di seluruh Sarawak, termasuk di kawasan luar bandar. Setakat ini, sebanyak 3,539 buah menara bersamaan dengan 50.6% daripada keseluruhan 7,000 menara yang disasarkan telah dibina di Sarawak. Ini adalah satu peningkatan yang menggalakkan berbanding pencapaian sebelum ini. Mengenai pelaksanaan teknologi 5G, Datuk Julaihi maklumkan sebanyak 92 buah stesen rangkaian 5G bersedia untuk memberi perkhidmatan pada akhir tahun ini. Selaras dengan aspirasi Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk merealisasikan transformasi ekonomi digital di Sarawak, ketersediaan teknologi 5G di Sarawak sedang giat dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Digital National Berhad DNB. Pelaksanaan 5G di Sarawak telah bermula pada pertengahan tahun ini dengan jumlah pelaburan ringgit Malaysia 1 bilion untuk tempoh 10 tahun. Lebih 500 buah stesen rangkaian 5G yang meliputi semua bandar-bandar utama seperti Kuching, Miri, Bintulu dan Sibu dijangka beroperasi secara berperingkat-peringkat sehingga akhir tahun 2023. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.